Kelas, tadi cikgu sudah ajar macam mana nak tentukan harga untuk jangka pendek dalam situasi pesanan khas, membeli. Okay. Sekarang cikgu nak ajar pula macam mana nak tentukan harga jualan untuk jangka panjang. Okay. Jadi inilah ciri-ciri dia. Kerana ini kita nak tentukan harga untuk jangka panjang, jadi faktor kos tetap sudah menjadi relevan. Kerana dalam jangka panjang, kos tetap sudah tak tetap lagi, dia akan berubah. So, when you want to tetapkan harga untuk jangka panjang, kita kena ambil kira kos tetap. Begitu juga dengan faktor kualitatif seperti faktor dasar kerajaan, okay, dan juga keadaan ekonomi semua perlu diambil kira. Contoh dia kalau untuk produk kilang, seperti kilang gula, kilang membuat minyak, semua ini harga dia kena mengikut dasar kerajaan. So we cannot simply fix the harga jualan. Okay, semua perlu diambil kira dalam jangka panjang. So untuk jangka panjang juga, bila kita nak tentukan harga, biasanya again as I said, kita kena rujuk kepada keadaan pasaran. We will look at macam mana harga pesaing kita, the competitor, how much they fix the price. Begitu juga what are the customer we have. Kita akan tengok customer kita dan juga keadaan pasaran. Dan juga kita jangan lupa kita kena rujuk kepada cost kita. Okay, this is faktor yang perlu ambil kira semasa kita menentukan harga jualan jangka panjang. So, ada dua kaedah yang kita akan guna untuk menentukan harga jualan untuk tempoh jangka panjang. Ada dua. Satu kaedah cost, tokokan. Satu lagi kaedah harga sasaran. Yang harga sasaran nanti cikgu akan tunjuk pada next video. Sekarang cikgu nak tunjuk kaedah pertama, kaedah kos tokokan. Bila kita katakan tokokan, erti dia ialah kos tambahan. Okay, we add to the cost. So formula ialah harga jualan ialah equal to cost plus tokokan. Okay, inilah contoh dia supaya anda faham. Katakan ada satu syarikat, dia keluar satu produk, kos dia lah RM1,000 seunit. The cost. Dan tokokan tambahan yang dia nak tambahkan kepada kos ialah 20% of cost. Okay, so berapakah harga jualan dia? When I say tokokan, dia mesti dari kos, bukannya dari jualan. Okay, so jadi maka harga jualan seunit yang dia akan tentukan ialah cost plus tokokan. So cost ialah RM1,000 dan tokokan ialah 20% of cost. So ialah RM200. Arti dia akan jual 100 cost plus the RM200 untung yang dia nak. Tokokan dia minta how much untung you want. So dia akan jual RM1,200. Itulah harga jualan dia. Dia akan tentukan sebegini kalau dia guna kaedah tokokan. So kaedah tokokan dengan lebih detail lagi, actually dia bahagi kepada dua lagi pendekatan. Dua-dua pun tokokan, tapi you can either tokokan mengikut pendekatan serapan ataupun you tokokkan kepada kos anda mengikut pendekatan marginal. Okay. So when I say pendekatan serapan erti dia penuh. So erti dia tokokan yang saya akan tambah kepada kos ialah I will use all the cost ataupun kos kilang saja. So when I say semua kos erti dia semua kos kilang, semua kos tempoh, kos pentadbiran and all that. Kalau is either one, either all the cost or ataupun kos kilang sahaja. When I say pendekatan marginal erti berubah, kos berubah saja. So erti dia, I can kira my tokokan based on all the cost berubah, that means kos kilang berubah and the cost pentadbiran berubah. Ataupun hanya kos berubah kilang sahaja.
Okay, supaya anda lebih faham, we look at the contoh soalan. Syarikat ABC dia keluar produk X. So kapasiti penuh keluaran dia yang dia boleh keluar ialah 1000 unit. So inilah kos kilang seunit, kos bahan 500, kos penuh langsung 300, kos berubah 200, kos overhead tetap tahunan 100,000. Dan soalan bagi juga kos tempoh ataupun kos belanja jualan pentadbiran. Okay, ini ialah kos tempoh di office. Kos belanja jualan berubah seunit is RM80 dan kos belanja jualan pentadbiran tetap tahunan ialah RM50,000. So, soalan minta dibuat mengira harga jualan yang macam mana ni nak tentukan harga jualan. So, harga jualan yang perlu kita tentukan untuk seunit keluaran produk X. Kalau dia nak jual di pasaran, berapakah harga jualan yang dia perlu tentukan? Sekiranya peratusan tokokan berdasarkan seperti berikut. Let's say now dia kena buat pembuatan keputusan berapa harga dia nak jual di pasaran. So dia boleh menggunakan kaedah tokokan sama ada berdasarkan pendekatan serapan atau marginal. Okay, let's say dia berdasarkan pendekatan serapan. So serapan dia mean all the cost. So got two choice, right? Either all the cost of the kilang or all the cost of kilang and tempo, the office. So 50% of cost kilang ataupun tokokan 40% of keseluruhan cost. Okay, then if you don't want to use pendekatan serapan, soalan minta kita kira juga kalau syarikat itu mengambil keputusan mengikut pendekatan marginal, erti dia sama ada dia nak tokokan yang dia pilih ialah kos keluaran berubah saja ataupun kos keseluruhan kos berubah. That means the cost kilang berubah and cost tempo berubah. Okay, cost officer. So inilah soalan dia, kita tengok jawapan. So kalau kita guna tokokan yang mengikut pendekatan serapan, is either we use the cost kilang or the cost kilang or all the cost, the kilang and the office one. So we list out all the cost. Kalau kita katakan ialah cost kilang saja, so kita tambahlah semua cost kilang, all the cost termasuk cost tetap, kan dia kata cost serapan, all penuh. So cost berubah and also cost tetap seunit. Soalan pagi ialah setahun, so kita bahagilah 1000 unit, cost tetap kilang seunit RM100. So you add up, you dapatlah yang ni. Okay, inilah jumlah dia, inilah jumlah cost. Lepas tu, ini kaedah tokokan kan. So you have to add the tokokan. Tokokan ikutlah soalan kata 50% of the jumlah cost keluaran. So you pun darablah dengan yang jumlah kos keluaran 1100, you will get tokokan 550. So dua campur, inilah harga jualan yang anda tentukan that you will use, you will sell at this price in the market. 1650. So sama juga cara yang sama, you count for kalau pendekatan serapan, kalau dia guna tokokan dia adalah base of all the cost, the factory and the office. So you campurlah semua kilang factory termasuk cost tetap, kerana dia serapan kan, serapan mean all the cost. So termasuk cost tetap, then all the cost in office, cost tempo semua campur, you will get 1230. So tokokan kata ialah 40% kan of all the cost. So 40% times the jumlah cost, so you will get this. Jadi ini 1722 will become the harga jualan. Okay, you will tentukan harga jualan ikut cara ni if you pilih. So soalan juga minta anda kira harga jualan kalau dia guna pendekatan marginal. So marginal, as I said, cost berubah saja. So you can either cost berubah factory or all the cost berubah.
So kalau cost berubah factory, so you add up all the cost berubah factory, cost bahan langsung, buruh langsung berubah, overhead berubah, so it's 1,000. Soalan kata 60%, tokohkan ialah 60% of cost berubah kilang. So 60% of 1,600. So your harga jualan is 1,600. Let's say soalan juga minta kita kira kalau syarikat itu nak tentukan harga jualan mengikut 45% of all the cost berubah, including the factory and the office. So all the factory cost berubah you add up, you add also the cost berubah, belanja, jualan and pentadbiran berubah in office, then you will get 1080. So tokohkan ialah 45% of all the cost berubah. So 45%, darab this one, you will get 486. So inilah 1566 merupakan harga jualan yang Anda akan jual di pasar.